Buat anda yang masih setia bersama-sama kami dalam rancangan Kami Ba ini, ya, itu dia nampak menarik di Balai Seni Lukis dengan pameran lukisan yang pelbagai. Dan apabila kita berbicara mengenai tenaga mahir industri di Malaysia yang semakin berkembang maju searus dengan pemodenan negara, dan pada tahun lepas Perdana Menteri telah memberi bajet 4.9 bilion ringgit pada bajet 2018 untuk TVET Malaysia, dan penjenamaan semula TVET Malaysia memperkasa rakyat memajukan negara. Dan untuk berbincang lebih lanjut mengenai TVET memperkasa rakyat memajukan negara, bersama-sama saya pada hari ini Tuan Mustal bin Mahmud, Pengarah Institusi Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Baik, selamat datang Tuan. Terima kasih Hendra. Okey, baik Tuan, apabila kita berbicara mengenai TVET Malaysia memperkasa rakyat memajukan negara, mungkin benda pertama yang perlu kita tahu iaitu peranan dan manfaat serta kepentingannya TVET ini di Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Seperti yang kita sedia maklum Hendra, pada 27 September 2017 Yang Amat Perdana Menteri telah melancarkan TVET Malaysia, penjenamaan TVET kepada TVET Malaysia, di mana melalui TVET Malaysia ni beberapa lonjakan telah diperkenalkan. Ada 5 lonjakan, tetapi pada petang ini saya akan berbicara tentang 2 lonjakan daripada 5 lonjakan TVET Malaysia, yang mana memberi manfaat dan kepentingannya kepada belia-belia dan masyarakat, khususnya di negeri Sabah. Kerana lonjakan yang pertama ialah kerajaan ingin memperbanyakkan dan melatih seboleh ramai graduan dalam bidang TVET. Dan inilah manfaat yang kita boleh gunakan di negeri Sabah, kerana kita ingin melihat ramai belia kita di negeri Sabah dapat mengikuti TVET Malaysia ini. Kerana untuk menjadi negara maju, kita memerlukan sekurang-kurangnya 35% tenaga mahir negara pada 2020 nanti. Dan pada masa sekarang ini kita hanya ada 28%. Dan pada 2030 nanti kita memerlukan sekurang-kurangnya 45%. Jadi melalui lonjakan pertama ini, iaitu kita ingin melihat lebih ramai tenaga mahir negara, maksudnya belia-belia kita di negeri Sabah khususnya, perlu mengambil peluang dan merebut peluang ini. Ya, Hendra. Okey, baik. Dari segi kejayaan dan respon TVET di institusi latihan perindustrian sendiri, bagaimana pula Tuan? Ya, kita melihat melalui kajian yang telah dilaksanakan oleh bahagian Corporate Employment Support Service, ILP Kota Kinabalu sendiri, kita telah mendapati bahawa 94.7% graduan TVET di negeri Sabah telah memperolehi kerja dalam bidang yang berkaitan. Ini kerana ILP di Sabah sendiri mempunyai kerjasama yang baik dengan beberapa industri yang besar di negeri Sabah seperti Samsung, di mana ini adalah salah satu akademi Samsung yang pertama di negeri Sabah, yang mana pelbagai inisiatif yang kita telah laksanakan di bawah program ini. Dan yang keduanya, kita ada kerjasama dengan Sabah Electricity Sendirian Berhad, kerana melalui kerjasama ini seramai lebih kurang 619 orang graduan TVET yang kita telah latih dan memperoleh pekerjaan melalui skim latihan perantisan ketukangan dengan Sabah Electricity Sendirian Berhad. Dan juga di LP di Sabah kita mempunyai kerjasama dengan pihak Petronas, di mana kerjasama ini bermula pada tahun 2007 sehingga kini, dan kita melatih graduan TVET dalam bidang pipe dan gas, dan sebanyak 98% graduan ini telah memperolehi kerja yang baik. Dan sehingga sekarang ini antara ikon-ikon kemahiran kita yang telah memperolehi kerja yang baik dan meraih pendapatan yang tinggi sehingga 23,000 ya Hendra. Okey, baik. Bila kita lihat banyak ratusan tinggi graduan ILP mendapat pekerjaan dan kerjasama baik antara ILP dengan industri luar, mungkin ada cabaran TVET sendiri di ILP sendiri Tuan? Ya, Hendra, kita tidak akan lari daripada cabaran TVET kerana melalui penjenamaan TVET Malaysia ini, kita ingin mengubah persepsi masyarakat, khususnya belia kita, khususnya di negeri Sabah, untuk melihat peluang kemahiran melalui TVET Malaysia ini adalah pilihan pertama. Dan kita tidak ingin mereka menyatakan bahawa TVET ini adalah pilihan kedua. Kerana melalui TVET Malaysia ini banyak peluang-peluang kemahiran yang mereka boleh ikuti, dan mereka mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik.
kerana kemahiran-kemahiran yang ada ini membolehkan mereka untuk meraih pekerjaan yang baik dan pendapatan yang baik. Dan yang keduanya, kerana antara cabaran kita ingin kita melihat lebih ramai belia kita dapat mengikuti latihan kemahiran TVET ini. Kerana untuk menjadi negara maju, kita memperolehi sekurang-kurangnya 35% graduan TVET di pasaran kita, di negara kita. Dan kita ingin melihat juga TVET ini di mana graduan-graduan kita menjadi teknousahawan. Bukan setakat bekerja dengan majikan, tetapi mereka melahirkan lagi pekerja-pekerja dalam bidang TVET itu sendiri. Mewujudkan peluang pekerjaan kerana melalui kemahiran-kemahiran yang mereka peroleh. Okey, baik. Bila kita lihat peruntukan yang diberi oleh Perdana Menteri yang menyediakan belia sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan juga transformasi TVET ini juga penting kerana ia menyediakan kira-kira 1.5 juta peluang pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET. Dan mungkin penonton di luar sana ada yang sudah mengubah persepsi mengenai TVET Malaysia ini. Bagaimana mereka ingin memilih TVET ini sendiri dan bagaimana mereka ingin mengikuti peluang mendapat pendidikan TVET Malaysia ini? Ya, dan juga petang ini saya mewar-warkan peluang kemasukan kepada TVET Malaysia khususnya di ILJTM dan juga di ILP di Sabah. Kerana peluang untuk mengikuti program TVET ini telah pun dibuka bermula pada 5 Februari baru-baru ini. Dan mereka boleh memperolehi borang melalui online UPU. Kerana banyak peluang-peluang kemahiran yang kita sediakan. Kerana kita ingin melihat lebih ramai belia-belia kita mengikuti program kemahiran ini. Dan bercerita tentang revolusi industri 4.0 merupakan satu cabaran dan harapan kita juga kerana kita ingin melihat program-program yang kita laksanakan di ILP Sabah mampu menyediakan tenaga-tenaga mahir dalam peluang-peluang pekerjaan berkaitan dengan revolusi 4.0 ya, Indra. Okey, mungkin ada belia di sana yang sudah ingin rasa, terutamanya adik-adik kita yang baru saja lepasan SPM tahun lepas yang berminat dengan pendidikan TVET ini dan mereka rasa ingin menceburi bidang TVET Malaysia ini. Apa harapan dan nasihat tuan sendiri untuk belia-belia di luar sana khususnya di negeri Sabah ini sendiri? Ya, sebab di ILP di Sabah sendiri kita banyak menawarkan program-program TVET kepada belia-belia kita. Jadi menjadi harapan kita semua agar adik-adik kita yang baru memperolehi keputusan SPM ini untuk mengambil peluang ini mengikuti peluang-peluang latihan kemahiran yang kita wujudkan di Sabah itu sendiri. Contohnya di LP Kota Kinabalu kita ada 12 program latihan kemahiran yang kita wujudkan dalam bidang mechanical, komputer, electrical dan automotif dan sebagainya. Jadi peluang-peluang ini telah pun disediakan dan adik-adik kita ni perlu mengambil peluang melalui permohonan yang kita telah pun buka pada 5 Februari pada baru-baru ini di UPU. Jadi mereka boleh gunakan permohonan ini untuk memperolehi latihan kemahiran di ILP di Sabah. Okey, bila kita lihat harapan tuan sendiri untuk belia di luar sana, harapan ILP sendiri untuk TVET Malaysia ini untuk menghadapi cabaran masa akan datang pula bagaimana? Kita ingin melihat graduan-graduan kita ini apabila keluar daripada institusi latihan kemahiran awam khususnya ILP di Sabah, mereka bukan sahaja memperolehi kerja dalam bidang yang berkaitan, tetapi kita ingin mereka melebar luaskan dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk generasi-generasi akan datang melalui usahawan yang mereka laksanakan. Dan kita ingin melihat juga graduan-graduan yang kita keluarkan ini dapat menceburi bidang-bidang baru. Kerana sekarang ini negara kita telah berada pada revolusi industri 4.0. Ada 9 pilar yang perlu kita ceburi di situ. Antaranya IoT, Internet of Things, di mana graduan kita ni boleh memperolehi dan mengambil peluang untuk menceburi bidang industri 4.0 pada masa kita nampak banyak kejayaan ILP sendiri mengenai TVET Malaysia dengan manfaat yang digunakan oleh pihak kerajaan dan juga Perdana Menteri sendiri menyokong TVET ini sendiri untuk mencapai revolusi industri 4.0. Baik, terima kasih Encik Mustal atas perkongsian mengenai TVET Malaysia ini sendiri. Dan selepas ini kita akan menyaksikan segmen Bikin Sampai Jadi mengenai
ukiran henna. Sebelum itu, buat adik-adik yang masih tercari-cari peluang untuk mendapat pendidikan, TVET adalah pendidikan yang sesuai. Sebab di Jerman sendiri menjadikan TVET ini sebagai pendidikan arus perdana, di mana mereka lebih tertumpu kepada industri sahaja. Dan kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini bersama-sama dengan Indonesia dengan segmen Bikin Sampai Jadi mengenai ukiran henna. Okey, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.